Cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahkan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada Maulana Imam Al-Jum'ah dan sekalian kepada Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu dan sekalian para aulia, para ulama dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita bertemu untuk kita baca kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Kita berhenti pada tu tak? Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Iza ahabballahu ta'ala al-'abd. Itu kan itu kan? Ha? Nombor 2, hadis nombor 2. Apa hadis dia? Abu Hurairah juga. Lepas tu ibu baca lepas tu. Apa pasal apa? Okey betul. Apabila Allah kita. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلان. نادى جبريل كجبريل ibu apa? Lu ke la? Jibrila. Jibrila betul. Allah Taala panggil. Allah Taala panggil Jibril, bukan Jibril panggil. Nada Jibrila inna Allah Taala yuhibbu fulanan fa ahibbahu fayuhibbuhu Jibril fayunadi fi ahli as-sama' fayunadi fi ahli as-sama' Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama' thumma yuda'u lahu al-qabul fil ardi muttafaqun alayh. Wa fi riwayatin li Muslimin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibrila faqala inni uhibbu fulan fa'ahabbahu fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama' فيقول إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه أبغض فلانا فابغضه ibu يعني dia buah bagi fathah fabghidhu fabghidhu dia buah fabghidhu salah itulah fayubghidhu Jibril summa saibuna bitanwin fayubghidu ibu yubghiduhu ke yabghid yub kan fa'abghidhu macam itu fa'abghidhu bagi ni salah ni ana punya ni
Fa'abghidhu. Fayubghidhu, ya. Ni baru Jibrilu kan. Fayubghidhu Jibrilu. Summa yunadi fi ahli as-sama' inna Allaha yubghidhu fulanan fa'abghiduhu. Thumma tuda'u lahu al-bughdha' thumma tuda'u lahu baghdha'u fil ardi. Wa an Aisyah, itu hadis yang lain. Baik. Kata daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila menyukai Allah Subhanahu wa taala akan hambanya, menyerulah ia akan Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai si fulan, maka cintakanlah dia. Maka mencintai akannya itu oleh Jibril. Maka memanggil pula Allah Taala di fi ahli sama' di pada penduduk langit. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai si fulan, maka cintakanlah dia. Maka telah menyukainya itu oleh ahli langit. Kemudian diletakkan baginya itu penerimaan di muka bumi. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Ta'ala apabila menyukai seorang hamba, menyeru Jibril. Allah Ta'ala akan menyeru Jibril. Maka berkata ia, sungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintakanlah dia. Maka mencintainya itu oleh Jibril. Kemudian memanggil di langit, maknanya memanggil ahli langit. Maka berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai si fulan, maka cintakanlah dia. Maka mencintainya itu oleh ahli langit. Kemudian diletakkan baginya itu penerimaan di bumi. Dan apabila memurkai, apabila Allah Ta'ala memurkai seorang hamba, maka dia akan menyeru Jibril dan berkata, sesungguhnya aku memurkai seorang si fulan, maka benci, murkalah dia, murkakan akan dia. Dan memurkainya itu oleh Jibril. Kemudian memanggil di penduduk di ahli langit, sungguhnya Allah Ta'ala memurkai si fulan, maka murkailah dia. Kemudian diletakkan baginya itu kehinaan ataupun kemurkaan di muka bumi. Itu dia. Baik. Kata Maulana Syekh radhiyallahu taala anhu daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita sekali lagi urai daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Taala menyukai. Apa maksud menyukai ni? Kalau kita kata menyukai pada segi makhluk, maknanya hati cenderung, betul tak? Saya sukalah apa awet itu contohkan. Saya sukalah bini saya tu, bini lagi awet marah pula bini. Saya sukalah bini saya tu, maka ni hati kita cenderung berat kepada dia. Boleh faham? Itu makna apa? Makna suka kalau makhluk. Boleh, tapi bolehkah kita maknakan dengan makna itu pada Allah Taala? Tak boleh. Allah Taala mana boleh kita kata ada hati. Allah Taala mana boleh ada anggota. Boleh faham? Kerana itu adalah perkara makhluk. Kan kita mengaji sifat 20. Apa dia? Allah Taala itu apa? Sifat dia apa? Tidak menyerupai makhluk tu apa? Bukan qiyamuh apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis, maknanya Allah Taala itu berbeza langsung dengan makhluk. Baik. Jadi dalam memahami beberapa perkara yang seakan-akan macam kita kata apa? Kalau zahir macam makhluk, tapi di sini ulama ada dua pandangan. Ada dua aliran lah dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran yang pertama mengatakan bahwasanya kalimat cinta itu, kalimat suka itu, kita kata makna dia dipahami. Makna dia dipahami. Maksudnya fahamlah cinta. Cuma pada Allah Ta'ala kita kata apa? Adakah sama cinta macam makhluk? Ada. Kita kata Allah Ta'ala Tuhan. Mana boleh dibayangkan sama macam makhluk? Boleh faham? Itu dipanggil apa? Makna apa? Yang pertama, aliran yang pertama dalam menafsirkan beberapa perkara kalimat-kalimat lafaz-lafaz yang macam seakan orang kalau baca zahir boleh faham macam Allah menyerupai makhluk. Jadi aliran pertama iaitu Ahlussunnah wal Jamaah dia berkata apa?
kita kata makna suka tu sukalah. Cuma adakah makna suka tu sama macam makhluk? Ada. Kita kata tak. Lepas tu macam mana yang hakikat suka Allah Taala? Kita tahu wallahu alam lah. Wallahu alam. Gitu. Itu dia panggil salafus soleh, memang macam tu. Adapun golongan khalaf, golongan khalaf daripada ahli sunnah wal jamaah, itu golongan kemudian dia bertafsirkan suka dengan apa yang melaziminya. Apa yang apa? Melaziminya. Apa maksud dia? Kalau contoh kita ni, kita suka kepada seorang, melazimi dari bila saya suka seseorang, saya akan berbuat baik kepada dia. Tidak? Kan, saya akan berbuat baik kepada dia. Boleh? Saya akan bagi kepada dia hadiah-hadiah. Betul? Itu kalau apa? Kalau apa? Kalau apa dia panggil apa? Ada syok kan. Itu dia melazimi. Jadi bila kita kata Allah Ta'ala menyukai seorang, bukan maksudnya cenderung hati, tapi melazimi daripada suka. Maknanya adalah lazim dia suka. Maksud dia apa lazim dia suka tadi? Kan Allah Ta'ala akan bagi pemberian, bagi nikmat dia, bagi ihsan dia. Boleh faham? Itu aliran yang kedua lah dalam menafsirkan. Maksudnya? Ya? Maksudnya kalau kita suka seseorang, Allah juga suka pada kita. Itu. Bukan. Apa maksud di sini tafsir Allah Ta'ala suka tu. Allah Ta'ala suka, apa maksud Allah Ta'ala suka? Apa makna Allah Ta'ala suka? Okey, jadi kita kata sebenarnya ada dua maksud. Okey. Satu, maksud yang pertama apa dia? Suka dengan arti kata cenderung hati. Yang kedua, apa yang melazimi cenderung hati tu. Okey, kalau kita, bila kita contoh nak bagi faham lah, kita suka pada seseorang, melazimi bila kita suka seseorang, kita akan apa? Berbuat baik kepada dia. Kita akan bagi kepada dia. Yang itulah betul lah, itu kan melazimi pada itulah. Jadi kita kata itulah. Okey. Jadi makna suka ni ada dua makna. Makna suka yang pertama, suka cenderung hati. Yang kedua, apa yang melazimi daripada cenderung hati tadi, iaitulah berbuat baik kepada dia. Jadi makna suka itu juga adalah berbuat baik. Boleh? Okey, jadi kalau kita nak letak makna suka pada Allah, mana satu yang sesuai? Kan kita sebut ada dua ni. Nombor satu ke nombor dua? Nombor satu tak boleh lah. Sebab apa? Perasaan cenderung hati, Allah Ta'ala mana ada? Hati. Allah Ta'ala bukan sama macam makhluk. Boleh faham? Jadi kita letak yang sesuai. Apa yang sesuai? Nombor dua. Nombor dua apa? Berbuat baik, memberi ihsan. Boleh faham? Gitu. Jadi kita kata itu cara, ada beri sikit, cara tafsir yang kedua. Baik, kita tulis kat sini. Okey, kita kata macam ni. Hub, bahasa Arab ni hub. Hub Melayu panggil apa? Suka. Okey, ni dipanggil nas, teks. Apa orang panggil apa? Nas Quran hadis ni lah. Okey, ulama depa nak faham cinta ni, dia ada dua aliran, kan? Cinta. Bila kita sebut cinta Allah ni, hubbullah. Apa makna hubbullah? Allah tak cinta. Cinta makhluk kita boleh faham. Cinta Allah apa maksud dia? Bukan sabar. Sabar. Bukan. Allah cinta. Allah cinta kita. Apa maksud Allah cinta kita? Kita cinta settle tak apa, itu tak ada isu. Ni Allah cinta. Cinta Allah pada kita lah. Cinta Allah pada kita. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Bagi nikmat. Sabar. Sabar. Okey. Jadi kita kata ada dua apa? Dua aliran tafsir. Sebab apa? Kita kalimat cinta ni dia macam seakan-akan apa? Lafaz ni sama macam makhluk. Kita cinta tak? Kita cinta. Ya. Jadi dia panggil hubbullah, suka ni. Lafaz yang kita panggil apa? Dia panggil seakan apa? Seakan apa? Menyeru makhluk. Bunyi dia punya apa?
benda tu bunyi tu. Kita panggil apa ni? Mutasyabihat. Ni dia panggil istilah dalam mengaji kitab ni lah. Mutasyabihat. Serupa. Mutasyabihat ni serupa. Ni maksudnya seakan-akan mengikut makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi macam mana kita nak faham? Jadi kata setengah ulama ni dia bagi pada dua. Satu dia panggil salaf. Salaf yang kedua apa? Khalaf. Salaf ni apa? Khalaf. Salaf ni apa? Dahulu. Khalaf kemudian. Boleh? Okey, salaf dan khalaf kita kena ingat ibu-ibu. Salaf dan khalaf kedua dia ni sepakat. Kesemua dia sepakat. Sepakat apa? Allah Ta'ala suci daripada menyamai makhluk. Semua sepakat. Allah Ta'ala apa? Mukhalafah tabatuhu lil hawadisi. Maknanya apa saja yang kita faham pasal Allah Ta'ala tak boleh sama dengan makhluk. Itu basic. Boleh faham? Okey, baik. Okey, jadi salaf dia kalau pada masalah cinta ni dia kata apa? Okey, Allah Ta'ala suka. Kan kita sebut suka. Tapi maksud dia apa? Adakah suka sama macam makhluk? Ada suka. Faham? Itu orang tanya, itu macam mana? Sukanya macam mana? Lepas tu dia sebut apa? Wallahu a'lam. Itulah tak ada im pula. Semua tak ada im. Ni takut tak pergi. Wallahu a'lam ni. Maksudnya apa? Dia serahkan hakikat kepada Allah. Yang kita faham Allah Ta'ala suka itu je. Tapi hakikatnya jangan fikir benda-benda mengarut lah sama macam makhluk. Jangan fikir lah benda mengarut. Boleh faham? Itu. Baik. Khalaf dia kata Allah Ta'ala, macam mana kita nak faham cinta Allah ni? Cinta Allah. Okey, jadi dia kata macam ni. Cinta Allah kemudian. Cinta Allah kemudian. Dia kata apa? Khalaf kata kita maksudkan cinta Allah ini dengan apa yang melazimi. Ini kita tulis ni. Maksud cinta ini belajar cinta. Adalah apa yang melazimi cinta, bukan cinta itu sendiri. Lagi tak faham Ustaz. Dia senang je. Kita kata apa maksud cinta? Kita straightforward je. Dia bukan kata ulama ni fikir tu detail lah. Detail. Kita kena belajar fikir detail sikit. Sebab kita mengaji Baik. Apa maksud cinta? Apa maksud cinta? Cinta apa tadi? Cenderung Pada hati. Cenderung hati. Itu maksud cinta. Okey. Apa maksud lazim? Bagi apa? Faham maksud lazim? Dia panggil efek apa kita panggil lazim ni apa? Melazimi daripada gini apa kita Melayu panggil efek ataupun natijah tahu natijah. Rizak kita buat rizak lah senang. Rizak cinta. Apa rizak cinta? Implikasi. Sebut cinta ni banyak sangat.
Bagi pening sikit. Kita tak mau mengaji lah. Implikasi. Implikasi daripada cinta apa? Berbuat Siapa baik. Kita lah. Kita. Kita Ataupun lah. tu lah. Apabila Siapa-siapa. Allah cinta pada kita, dia punya implikasinya ada tindak balasnya adalah kita ni akan Sabar. Tunggu cikgu. Ibu dengar dulu. Jadi ibu tengok. Dia berbuat baik. Okay, kita cerita sini makna saja dulu. Makna dulu. Makna cinta dulu. Jadi kita kata apa? Cinta ni, dia ada makna dia yang pertama apa? Cenderung hati bahagia. Kemudian apa, cinta juga ada implikasi kita ni. Apa implikasi? Berbuat baik. Ataupun berbuat ihsan. Okay, boleh. Ketiak ni ibu. Dia kata apa? Ulama khalaf memaksudkan cinta dengan implikasi cinta, bukan makna cinta itu sendiri. Sekali lagi. Kesan cinta tu. Sebab apa dia katakan maknanya itu adalah implikasi? Sebab makna asal tak boleh kita sandar pada Allah. Jadi kita sandarkan apa yang sesuai implikasi itu. Iaitulah berbuat baik. Sekali lagi saya ulang. Okey, kita kata cinta ni makna asal dia adalah cenderung hati, betul? Tetapi cinta juga dimaknakan dengan erti implikasi bagi cinta. Apa implikasi bagi cinta? Berbuat baik, berbuat ihsan. Boleh ibu? Okey tu, faham? Okey, sekarang ni kita nak faham makna cinta Allah. Boleh ke kita letakkan makna yang pertama ni? tak boleh. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Allah Ta'ala tak ada makhluk. Allah Ta'ala tak ada. Sebab tak boleh nak sadar. Tak boleh. Boleh faham? Okay, boleh tak maknakan yang kedua? Berbuat baik. Makna cinta, Allah Ta'ala cinta, maknanya Allah Ta'ala berbuat baik kepada kita. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Boleh faham? Itu je. Dia nak kata cara pemaknaan makna cinta Allah tu. Boleh faham? Supaya kita tak terjatuh pada menyamakan Allah dengan makhluk. Itu je. Boleh faham ibu? Baik ibu faham? Nampak? Okay, jadi kita ingat sekali masalah isu cinta Allah kepada kita. Boleh faham? Apa maksud dia? Jadi ada dua aliran. Aliran pertama, wallah alam. Senang, tu paling senang lah. Wallah alam. Wallah alam. Ibu-ibu pening ambil tu, wallah alam. Boleh faham? Okey. Yang kedua, apa dia? Ni. Dia detail sikit. Apa maksud cinta? Dia ada dua makna. Makna pertama, cenderung hati. Dan orang Arab juga guna cinta merujuk kepada implikasi bagi cinta. Apa implikasi bagi cinta? Berbuat baik. Boleh faham? Okey, jadi antara dua makna ni, mana yang sesuai untuk kita maknakan pada Allah Ta'ala? Yang pertama boleh? Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala mana boleh kita kata ada hati, cenderung hati? Tak boleh. Sebab hati makhluk. Sifat makhluk. Jadi apa dia? Berbuat baik. Boleh faham ibu? Nampak? Pening sikit lah. Tapi supaya kita tahu dia punya apa. Sebab dia sama nanti. Kita akan jumpa banyak benda ni. Contoh isu benda yang sama. Rahmat. Rahmat. Rahmat apa nak rahmat? Rahmat ni. Kasihan. Rahmat apa? Kesian. Kesian apa? Tu. Nampak? Okay, kasihan Allah pada kita. Apa maksud kasihan Allah pada kita? Kalau apa? Salah, wallah alam lah. Yang penting Allah Ta'ala kesian. Gitu. Yang penting Allah Ta'ala kesian. Boleh? Tapi orang kena harap dia detail. Dia kata apa? Yang penting, yang pertama memang confirm bukan sama macam makhluk lah. Kita kesian tak? Kita kesian juga kan? Tapi Allah Ta'ala kesian sama kita kesian tak? Okay, baik. Jadi makna kesian ni,
Kalimat kesian ni ada dua makna tadi. Satu, makna dia yang asal adalah sedih hati, betul tak? Sedih hati. Ni makna pertama. Kesian Allah. Sedih hati. Yang kedua, makna kedua, implikasi bagi kesian apa? Bila kita kesian kat orang, implikasi dia apa? Buat baik lah. Okey, jadi boleh tak kita maknakan kesian dengan sedih? Tak boleh lah, sebab Allah tadi mana boleh? Ni makhluk. Buat baik boleh tak? Boleh. Faham? Lagi. Juga bagus kita faham ini. Ya. Hakikat sebenarnya nak faham hakikat yang Allah tu rahmat bagi dia. Kita sebut kita Allah punya rahmat. Jadi kalau kita faham implikasi, apakah Allah ni beri rahmat bagi kita? Kita nak cek diri kita ni. Kita nak faham atau tidak? Kita nak Allah cinta atau tidak? Yang ni kita panggil Kita nak faham. yang tu benda lain lah. Yang ni kita faham dia panggil cara ulama fikir. Kalau ulama fikir Tafsiran. tafsiran. Sebab ramai orang dia pening. Dia berpening. Tuhan ni macam kita ke? Sebab depa kan contoh, sebab depa kan dulu contoh baru masuk Islam kan. Daripada waktu anak ajak muallah pun dia pun macam pening. Tuhan ni ada tangan-tangan banyak ke? Sebab dalam Quran sebut tangan-tangan apa semua ni. Lepas tu Allah Ta'ala kasihan. Kasihan macam mana tu? Macam level-level kasihan ni semua. Macam tu pula. Sebab tu berhajat kepada apa? Cara berfikir yang betul untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Okey, baik. Untuk kita faham diberi macam mana Allah Ta'ala darjat sayang kita ni, terutamanya manusia ni. Itu benda lain. Itu benda lain. Yang tu kena baca apa? Al-Quran. Kita tengok dalam Al-Quran, makna-makna Al-Quran ni, Allah Ta'ala memang sayang sungguh lah. Sayang kat macam mana tu? Sayang macam mana tu? Kalau yang pertama tu, Allah Ta'ala tengok. Kita tengok yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran, dan kita tengok di alam kita ni. Macam mana orang tu kata ulat dalam apa? Boleh hidup. Boleh. Sehina-hina makhluk macam mana pun boleh dapat makanan dia, rezeki dia, apa semua. Boleh. Takkanlah kita yang pagi petang siang malam berdoa Allah Ta'ala tak bagi, tak kasih pada kita. Boleh. Tapi kita kena ingat tu benda. Selalu yang kita nampak di dunia ni, mungkin kasih dia nampak macam sikit, tapi kita tak nampak di sebaliknya kasih yang begitu besar. Yang mana hakikat besar mana? Allah tak simpan di akhirat tu satu. Tapi sebenarnya kat dunia pun di sebalik itu ada banyak kasih-kasih dia tu. Hatta kita dalam keadaan sakit pun Allah Ta'ala kasih kepada kita. Betul tak? Tak usah mana ustaz kami sakit ni, nak mati ni, sakit gila teruk ni. Tapi macam mana Allah Ta'ala kata, ustaz kata Allah Ta'ala sayang? Sayanglah. Nabi SAW sebut dalam hadis daripada dia, bahawasanya bersentiasa seorang mukmin itu kena musibah sehingga akan selumbar yang masuk ke dalam jari dia, dan di akhirat dia bangun di hadapan Allah Ta'ala suci daripada dosa. Tu dia. Tu apa dia tu? Allah Ta'ala bagi sakit, Allah Ta'ala hakikatnya menghapuskan menghapus dosa. Kau tak mahu hapus dosa, kau nak ke akhirat. Lepas tu Allah Ta'ala bagi balasan di dunia. Kau nak balasan di akhirat? Nak balasan akhirat ni apa? Azab ni mana ni? Kau faham tak? Maksudnya bila Allah Ta'ala balas dosa kita di dunia, alhamdulillah. Bila ke akhirat tak ada balasan, lega. Kau nak balas akhirat, satu hari bersamaan dengan 550,000 tahun, ataupun satu hari bersamaan dengan 1,000 tahun. Dan surah Sajdah sebut 1,000, dan surah Ma'arij ada sebut 50,000. Ta'arujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanah. 50,000 tahun. Satu hari azab mampu. Kes apa? Kes bawang marin ni. Kau nak kat akhirat. Kau Allah Ta'ala ni sakit sikit ni, sikit. Dia tunah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Yang ketiga, bagi peluang kita untuk taubat. Betul tak? Sakit, kita sakit tu baru ingat Allah Ta'ala, Allah Akbar, Allah banyak dosa aku. Betul tak? Tak ingat kan? Tapi kalau tengah-tengah duduk dangdut dekat clubbing, mati kat situ,
tak ada taubat, macam mana? Boleh faham? Jadi sebab tu kita kata, apa yang Allah Ta'ala bagi musibah daripada kesakitan, hakikat itu semata-mata rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya kita sempat bertaubat. Besar tak sayang Allah Ta'ala bagi kita? Sayang. Nampak je macam ganas sikit, tapi Allah Ta'ala sayang. Jauh Allah Ta'ala bawa kita fikir Allah Ta'ala tu kiranya nak sedarkan kita tu panjang masa, panjang benda yang kira-kira tak nampak. Orang dia apa duit tak ada, habis aku merelai. Kan? Tu dia. Boleh? Dan macam-macam lagi lah. Dan bila kita fikir benda tu kita dapat daripada Al-Quran. Kita dapat ni. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Itu Allah Ta'ala bagi. Boleh? Surah apa dia? Surah Tahrim ke depan sikit. Apa ni? Taghabun. Lepas tu Allah sebut wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Tu surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala kata kami akan bagi ujian bi khaufin minal ju'. Kami bagi takut, ujian takut, kita takut, ujian lapar, ujian kekurangan harta. Ni kita nampak je lah harta macam-macam hancur apa semua. Amwali wal aulad, kekurangan harta dan anak pinak mati habis. Boleh? Tapi Allah Ta'ala sebut wabasyiris sabirin. Tapi bagi berita gembira pada orang yang sabar. Boleh? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana apabila dia kena musibah tadi, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi, kami ni milik Allah. Tu dia. Tak ada apa satu milik kami, milik Allah. Kami dan semua benda milik Allah. Allah Ta'ala pinjam. Dan kepada Allah Ta'ala kami pulang. Kalau orang baik tahap tu, ulaika alaihim, dan bagi ke atas mereka itu rahman, syurga. Tu dia. Boleh faham ibu-ibu? Jadi kita sebenarnya manusia ni dia punya mata dia dalam memikirkan tu, mata dia pendek, akal dia pendek, dia singkat, dia tak nampak di sebalik daripada hakikat-hakikat yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia ni. Di sebaliknya itu kebaikan yang banyak. Yang kita sebut tadi lah, Allah Ta'ala bagi peluang kita untuk taubat. Allah Ta'ala hapuskan dosa bagi kita di dunia lagi. Kita di dunia memang uji. Dunia ni memang ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk ni. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita baca kan tiap hari. Allah Ta'ala jadikan hidup dan mati ni untuk nak uji mana yang baik amalan dia. Memang tu hakikat dunia. Jadi kalau manusia tahu dunia ni bukan tempat untuk tinggal selama-lama, mereka akan tahu redha lah. Sabar di dunia uji, dunia. Kita kena nak makan pun, dunia ni betul ke tempat untuk segala-galanya? Tak. Nikmat yang kita ada di dunia ni memang betul-betul nikmat? Tak. Kita nak dapat satu nikmat bekerja macam gila, betul tak? Nak makan nasi pun, nak makan kuih pun, kena pergi pasar jauh, nak berjalan, kena beratok diri. Balik nak masak ikan temenung bakar pun, ikan siakak terbakar pun, goreng, kena minyak kat tangan, sakit. Tera nak boleh apa? Tera nak boleh makan. Boleh. Jadi nikmat di dunia ni sebenarnya nikmat ke? Hakikatnya kepayahan je. Payah je ni dunia ni, tak ada apa. Tapi yang sebenar betul nikmat yang tak ada petik di syurga. Qutufuha daniyah. Petik Allah Ta'ala jadi Qutufuha daniyah maknanya petikan buah tu dekat tepi tu. Nak apa? Allah Ta'ala dapat lagi. Boleh? Tentu kita kena faham hakikat dunia ni tak ada apa. Allah Ta'ala memang hidupkan kita untuk ujian. Untuk ujian. Jadi sebenarnya bila kejadian apa-apa pun redha ni Allah Ta'ala bagi. Inna lillah, kita tak ada apa. Boleh? Boleh faham? Jadi bila kita baca Quran, kita baca apa? Kita tahu rahmat Allah Ta'ala besar.
Kita tahu Allah Ta'ala sayang kita. Tak ada kan dia Allah Ta'ala tinggal kita, ulat boleh hidup. Ulat pun Allah Ta'ala jaga, takkan manusia yang kita ibadat tak jaga. Jadi sama ada Allah Ta'ala simpan kelebihan di dunia ataupun Allah Ta'ala dah simpan di akhirat 99 rahmat dah di akhirat. Itu dia. Boleh? Jadi waktu kita bagi benda ni, kita bagi cara berfikir. Ni cara berfikir. Tapi kalau nak tahu rahmat Allah Ta'ala, tahu kasih Allah Ta'ala hakikat sebenar, itu kena baca Quran lah. Kena baca Quran, teliti apa Allah Ta'ala buat pada kita. Kita fikir lampanya sikit hikmah Allah Ta'ala bagi banyak hikmah ni. Banjir-banjir takkan tak ada hikmah, mesti ada hikmah apa-apa. Kan? Tu dia. Sakit apa semua, mesti ada hikmah. Dan hikmah paling besar tu sebenarnya hapus dosa yang ada maslahat kita di akhir. Dia itu lebih besar lah. Boleh? Sebab kita kalau hikmah dunia semata dunia, tak ada dunia kan ada apa, tak ada apa. Yang kita nak apa dia di akhir. Itu ibu kan. Mufazina ni pula dunia pula serang. Ya baik. Tak ada. Lewat baik. Jadi kena baca Quran. Baca Quran kita faham, kita tengok subhanallah. Tu Ustaz nak baca Quran kita yang ni. Baca Quran kita baca Quran, kita tengok Allah Taala. Macam kisah macam Tadabbur baca kan. Macam kita baca kisah apa? Nabi Khidir tu kan. Kisah Nabi Khidir tu jelaslah. Apa Nabi Khidir tebuk apa? Tebuk kapal Rabi tu kan. Tebuk kapal. Nabi Musa apa tebuk kapal orang ni, dia kapal ni semua. Kapal elok tapi tebuk pula. Betul pergi bunuh anak mati. Kesian mak bapak dia. Kita nak buat zahir gitu. Rupanya ma fa'altuhu min amri. Aku buat kerja aku, kerja Allah Ta'ala suruh buat. Rupanya tebuk kapal musibah tu. Kalau kapal dia elok, raja ambil. Raja ambil. Boleh faham? Raja ambil. Ni sebab kapal tu tampal sikit ni. Raja tak dia ambil. Tu nampak. Allah Ta'ala kadang bagi satu musibah, rupanya nak mengelakkan musibah yang lagi besar. Faham tak? Sebab dia musibah. Allah Ta'ala pancitkan kereta supaya kita tak accident kat depan. Itu betul itu. Bila Al-Quran yang ajar kita fikir macam tu. Itu besarnya Allah Ta'ala. Kita hikmah kan. Betul. Allah Ta'ala apa? Ambil tadi budak tu bunuh. Sebab budak ni rosak dia jahat. Allah Ta'ala disebabkan mak ayah dia orang soleh, Allah Ta'ala ganti dengan apa? Anak yang lebih baik lagi. Lepas ni akan bantu khidmat mak ayah dia. Tu dia rupanya Allah Ta'ala ni apa? Dalam semua kejadian zahir rahmat Allah Ta'ala sayang pada kita. Tidak. Mungkin kita nampak Allah Ta'ala bagi satu musibah, tapi Allah Ta'ala simpan ataupun Allah Ta'ala tolak dengan musibah sikit tu, musibah yang lebih besar. Tapi kan memang dalam konteks yang banjir ni bagi saya lah, banjir tu musibah besar lah. Musibah besar lah. Hilang rumah, hilang kereta, macam mana nak penerimaan tu? Ialah penerimaan seorang hamba tu kalau dia dah tertimpa macam tu sampai dah kosong, tak ada apa-apa. Itu kita macam itulah kembali pada Allah Ta'ala. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi, kita ni kena ingat kita pinjaman Allah. Kena kuat yakin lah. Itu. Kalau kita cakap tu entah tak kena tak apa lah, ustaz tak kena. Kaya kena ustaz. Jadi kita sebenarnya daripada diam. Dia diam, kita maksudnya doa baik, ya Allah moga Allah Ta'ala balas balik, ganti balik. Kita tak cakap banyak-banyak. Depa tak cakap kita apa. Tak cakap. Tak tempuh. Hilang segala sekelip mata kan. Sekelip mata. Boleh jadi kita doa moga Allah Ta'ala ganti yang lebih baik, insya-Allah. Allah Ta'ala Maha Kaya. Kita tengok yang Aceh tsunami kan. Itu habis semua. Jadi hebat betul. Maju apa semua kan. Betul. Sangkalah benda tu jadi sekarang dah naik macam-macam. Allah punya kerja. Dari subuh, betul. Tu sebaliknya itu banyak benda-benda hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kalau ni hatta depa tu tak tahulah, setengah orang kata kita sebut sabar pun tak boleh kan. Kan? Tapi Allah Taala dalam Quran suruh ajar sebut sabar kan. Wa basyiris sabirin. Baik. InsyaAllah kita wa basyir sabirin, kita kata
InsyaAllah Allah Ta'ala gantilah. Jangan risau. Tu bagi suntikan semangat. Boleh. Tapi jangan disebut entah banyak dosa ni. Tolak. Hang sajalah yang wali ni, hang sajalah ustaz kata. Jangan pandai-pandai gitu, tak boleh itu. Yang tu dipanggil dosa apa semua, kita masing-masing tersendiri. Kita koreksi dia. Jangan kita bercakap kat orang. Tuan-tuan banyak dosa semua ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia dah lah ni tipu musibah apa semua, kita nak remukkanlah hati dia buat apa? Boleh? Ada setengah orang bila saya cakap macam tu orang marah kan. Maksudnya bila kata tak boleh cakap macam tu, dosa apa semua. Kan dia pun keluar status Facebook kan, kata inilah kerana Selangor ni banyak dosa, ini kerana ada kilang arak di Selangor semua. Saya kata mana boleh cakap macam tu, ni benda-benda orang yang hati, jaga sensitivity lah. Lepas tu dia kata salah kerana nak memperingatkan pasal dosa pahala. Tak salah, tapi common sense. Nabi tak pernah cakap benda yang orang bagi sakit hati. Hatta saya cerita ni, ulama-ulama kita pun kami belajar. Seorang nama ulama Abdullah bin Mubarak. Dia kata aku istighfar pada Allah Ta'ala 30 tahun sebab sebut Alhamdulillah. Sebab sebut apa? Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal apa sebut Alhamdulillah istighfar 30 tahun? Bukankah istighfar tu benda yang baik? Faham. Tapi masalahnya di kisah dia macam mana? Waktu tu pernah Abdullah Mubarak ni peniaga besar kan. Pernah satu hari dia duduk ni kat luar, lepas tu tiba-tiba orang panggil, ni apa derek kedai semua terbakar ni. Lepas tu dia pergi dekat kedai dia. Kedai dia tak terbakar, yang lain semua terbakar habis, hangus. Lepas tu dia sebut Alhamdulillah. Orang lain tengok, dia terus rasa bersalah. Sebab apa? Bila dia sebut Alhamdulillah sedangkan orang lain dalam keadaan apa? Musibah. Dia maksudnya dia suka dalam keadaan apa? Orang musibah. Jadi dia kata aku ni tak jaga sensitivity orang Islam ni. Tak jaga hati orang Islam. Sedangkan apa dia? Allah Ta'ala, Nabi SAW suruh kita jabrul khawatir. Nabi suruh banyak dah hadis. Jabrul khawatir ni jaga hati tu, jangan remukkan hati mereka. Terus dia kata aku setiap kali dia terfikir Allah Alhamdulillah yang aku pernah sebut pada kebakaran tu, dak aku istighfar banyak kali. Berapa tahun dah aku terfikir? 30 tahun dah terfikir. Nak kata sensitivity tu. Kita ni bukan kata kemah ustaz tiba-tiba nak hukum pada dosa pahala orang, tak kena. Tak boleh kena. Boleh, itu kena jadi sensitivity. Tapi saya tengok macam during musibah ni, dia ada dua martabat manusia ni. Ada satu tu dia menerimanya dengan seadanya, dia tenang, dia tak bising. Tapi ada lagi satu sifat ni yang memaki hamba. Betul. Dia macam lost control kan. Memang dah benda tu nak jadi. So habis semua orang dengan Allah ni. Betul. Benda tu memang setiap orang darjat dia masing-masing berbeza. Bagi orang yang mukmin sabar lainlah. Bagi orang tak sabar tak dapatlah. Orang kafir di sebuah depa lain pula. Gitulah. Jadi sebenarnya tengok masing-masing niat hati depa masing-masing. Moga Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya jauhkanlah kita daripada ujian. Cukup besarlah apa yang depa terima tu, cukup besar dah. Jadi kita pun jangan duk minta lah kena benda-benda gitu. Na'udzubillah. Tak kena sanggup. Betul? Untuk Allah Ta'ala bagi semua. Baik. Okay, jadi kita faham ni cinta dah. Pukul 11 nak habis dah ni. Baik. Okay, kita habiskan ni. Jika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, dia akan menyeru Jibril. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai si fulan. Itu dia, Allah Ta'ala cinta dia. Maka Allah Ta'ala kata ahibbahu, maka cintalah dia. Ni Allah Ta'ala arahkan Jibril untuk mencintai si fulan tadi. Maka Allah Ta'ala kemudiannya yunadi fi ahli sama', akan seru di ahli sama', di langit pula. Suruhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai si fulan. Hampa pun kena cinta dia juga. Itu dia. Tadi siapa? Jibril cinta. Kemudian apa? Langit semua ahli langit. Siapa dia ahli langit ni? Ahli langit ni siapa dia? Malaikat-malaikat, roh-roh orang yang soleh. Boleh? Itu sekali roh
setengah orang tak percaya roh-roh masuk sekali. Ya, roh. Fa yuhibbu maka langit pun suka dia. Kemudian yudha'u lahul qabul fil ardi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan letakkan bagi dia penerimaan di muka bumi. Ni apa dia maksud dia tu? Kita kata pertama Allah Subhanahu Wa Taala cinta kita ni, kalau alamat Allah Taala cinta kita adalah yang sebut kita sebelum ni, kita buat amal soleh. Itu dia alamat Allah Taala cinta pada kita. Kita tengok alhamdulillah kita boleh suka main masjid. Suka saya zikir, suka semayang. Mudah buat benda amal soleh, mudah tinggalkan kejahatan-kejahatan. Itu dia alamat Allah Taala cinta kita. Suka. Itu kita boleh rasa. Kita boleh rasa. Cukup dengan Allah Ta'ala bantu kita untuk melakukan amal soleh, itu alamat besar Allah Ta'ala cinta pada kita. Tanda dia. Tapi kalau kita ada buat benda jahat, suka duduk pergi clubbing, suka, tu kita kena takut. Itu tanda Allah Ta'ala apa? Murka kita. Boleh? Baik. Maka bila kita keadaan tu, satu lagi bukan kita sajalah, kita pun tak tahulah, kita takut macam mana kan. Pada orang lain, kita tengok pada orang lain. Yang mana orang soleh ni kan, antara alamat lagi dia Allah Ta'ala cinta, selain mana dia orang soleh, orang yang buat amal ibadat tu semua, orang lain suka dia, orang lain sayang dia. Orang lain sayang dia. Contohnya Ustaz Azhar Idrus lah. Ustaz Azhar Idrus, orang sukalah dia kan. Orang kuliah dia main ramai. Lepas tu suka dia sebar-sebarkan kebaikan yang dia sampaikan, ilmu apa semua. Itu dia panggil alamat Allah Ta'ala cinta dia. Itu antara alamat dia. Ustaz Somad, ramai orang semua. Udah ramai orang dia. Alamat insya-Allah Allah Ta'ala cinta dia. Boleh? Habis-habis. Orang kita nampak orang Ustaz tak popular. Apa Allah cinta. Tapi ada Ustaz yang tidak popular. Kan? Tapi kita nampak dia punya daripada cara penyampaian dia apa semua kan. Tapi dia tidak popular Ustaz tu. Dia panggil apa sebenarnya, popular ni salah satu daripada alamat cinta macam ni lah. Disebut ni qabul fil ard tu. Tapi bukanlah mesti kita kata popular sahaja yang Allah Ta'ala cinta. Yang tak popular pun Allah Ta'ala cinta. Tapi yang tak popular tu kita jangan pandang ni. Tak popular pada segi orang umum ni, termasuk televisyen apa semua ni. Ada yang dipanggil tak popular di televisyen tapi popular di sisi ulama-ulama. Itu lain pula. Macam contoh ibu-ibu, kenal kau tutup guru kami di masjid, tak kenal. Tak kenal. Hatta orang awam pun, siapa dia Syamat Haji ni tu. Tapi orang kenal. Macam contoh, apa dia kalau di sini apa dulu almarhum Fatih Mahang di Kedah kan, di daerah kau orang kenal pun. Orang TV tak kenal, tapi ulama-ulama semua kenal. Ulama-ulama kenal. Itu kat Kedah ramai orang soleh, orang tok guru saya Ustaz Damih kau kenal. Tapi Allahu Akbar, Ustaz Damih tu, dia kalau dia punya amalan dia di sugi tu dia tak pernah tinggal lah. Kalau sat-sat mengajak gitu. Dia sebelum mengajak Bismillahirrahmanirrahim. Dah tinggal. Lepas tu apa, ambil wuduk sugi. Lepas tu ni elok ni kuat elok. Kalau kita kira saya budak ni kiri kanan dia kan kira sebelum solat kan. Jadi kita kata siapa yang bagi taufik Allah Taala untuk diikut sunnah tu kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala, nampak? Siapa beri taufik pada dia? Allah. Kalau ni sembahyang kami nak jumpa, nak ziarah tok guru kan. Oh lama tu mayang. Dia pas mayang apa? Zuhur tu kan. Mayang sunat tu Allah lama betul kami. Kadang-kadang itu guru ni lama sangat ni dah. Tapi itu sajalah, tapi kita panggil apa? Tu dia panggil alamat Allah Subhanahu Wa Taala cinta dia. Macam bukan ni. Tak kenal, tapi orang yang khusus kenal. Tapi
Kan kalau gila macam sebelum ni kan. Tapi lepas tu kan popular kan kita macam Hadi kan. Lepas tu popular. Para apa sahabat semua cari dia. Kan? Dia punya popular pada apa? Golongan orang soleh juga. Orang wali juga. Boleh faham? Itu. Jadi kalau setakat saya tengok tu insya-Allah lah Ustaz Zaidrus tu masuklah Ustaz Zaidrus, Ustaz Dapo Somad, orang yang soleh semua. Lepas tu bila Allah Taala kita kata apa bila contoh orang pergi mengaji dengan dia. Boleh? Sebenarnya kita tengok tu siapa yang pegang hati-hati ni untuk nak pi mengambil ilmu daripada orang-orang ni. Allah Taala itu pegang itu. Boleh? Ustaz Faiz kata popular. Kita popular contohnya kan. Tapi kita kata kerja Allah Taala, kita jangan dengki dengan siapa sebab Allah Taala sebab Nabi sebut ni. Apa saja yang ada pada tu Allah Taala yang bagi. Awak kalau contoh awak dengki, Ustaz Zaid tu kuajar popular. Teruk ti. Mana saya tak redha dengan qada qadar Allah, saya tak redha dengan kerja Allah Taala. Boleh faham? Kita kena ingatlah. Sebab setengah-setengah memang antara yang dipesan oleh Imam Ghazali dalam kitab dia tutup guru ni jaga. Jangan kerana orang lain tu ramai mengaji, hak kita ni tak ada orang ramai mengaji kita dengki. Tu habislah kita punya. Memang kita ni ngajak agama, nak dapat redha Allah Taala. Patutnya. Tapi dia dengki, tak apalah, rugi saja gitulah. Boleh faham? Itu. Nah. Tu. Jadi itu dipanggil alamat Allah Subhanahu Wa Taala letakkan. Baik. Selalunya memang orang soleh ni walaupun dia macam tidak popular, tapi mesti ada satu masa dia akan popular. Macam Ustaz Zainul Asri popular. Dulu kami kan saya mengaji kan popular pun kena pun. Kami panggil Pak Long, Ustaz Zainul Asri. Amai betul. Dia yang paling penting itu. Dia ingatkan pasal Allah kan. Dia ingatkan pasal Rasulullah. Saya selawat. Saya mengaji dengan Ustaz Zainul Asri 2007, 2008. Tu siapa pun tak main. Kelas dia seorang dua aja. Saya ngaji seorang dua aja. Di apa Kolej Darul Ulum di Pokok Senar, Kuala Nerang, Pokok Senar. Kan tak ada orang. Dia macam very strict juga. Strict dulu garang. Lah ni je bila dah start dah tua Pak Long, kami panggil Pak Long. 50 macam dia dah umur macam tu baru dia macam dulu marah garang. Cengeng. Tapi dia itulah dah macam lanjut sikitlah umur ni macam dia jadi hati lembut sikitlah. Itu kan. Wali-wali yang dah banyak daripada dia lah. Pak Sumit dah saya dengar. Hujan tak basah semua dia. Sekarang ni masih ada kan Ini popular. Tiba-tiba popular tu insya-Allah Allah Taala bagilah benda-benda gitu kan. Saya asli. Betul? Kalau tutup guru pondok garang ya. Saya pergi Mesir je tutup guru dia lain sikit baik. Manja sungguh tutup guru ni dengan anak murid baik sungguh. Tapi kalau tutup guru Malaysia ni garang sungguh. Garang kalau di pondok tu tak pergi mayang subuh ke jemaah tu mampu mampu kena marah. Jadi garang. Tapi depa garang pun inilah garang tegas. Saat dekat dengan sahabat Nabi tu garang juga. Sayyidina Umar garang. Sayyidina Umar. Orang tanya pelik-pelik lagi, ambil slipper ketuk kepala tu. Faham tak? Kita faham. Tapi depa tu ketuk memang niat bukan niat nak benci, bukan niat ketuk guru kita semua itu. Memang sayang, depa sayang pada kita. Ketuk tu sayang. Boleh?
Kalau kita ni kadang-kadang kena benci kan, itu yang tak jadi tu. Tapi bukan ustaz kita orang nak kecil-kecil yang mengaji. Kena menyapu lah ustaz. Kena rumah lah kan. Kena siap pokok bunga lah baru mengaji. So depa niat nak mengajar kita kan. Itulah orang sekali tengok macam jahat lah ustaz ni. Saya tengok macam itulah Allah Taala ajar kepada kita kan. Sekali tengok azab bagi ni, bagi ujian, macam Allah Taala tak sayang kita ke. Tapi sebalik itu tu. Sebenarnya dia marah tu lah dia sayang. Hak dia pukul tu lah hak dia sayang. Kau tidak mampu fikir hang lah kena buat apa pun. Kita kan. Lagi biar bagi dia rosak terus macam tu. Dia ambil berat pada kita pukul kan. Dulu Ustaz Azri kami kena jalan itik je lah apa. Itik sakit belakang. Baik, hadis yang terakhir kita cari terakhir. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sariyatin fa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Falamma raja'u zakaru dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalika fasa'aluhu faqala li annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra biha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu muttafaqun alaih. Baik, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seorang lelaki, dia ni ketua lah, seorang lelaki ala sariyatin tu maknanya dalam satu pasukan tentera. Dalam satu pasukan apa? Pasukan tentera. Sariyah dengan jaish dia ada beza sikit lah. Jaishun tentera banyak besar, sariyah tentera kelompok sikit. Fakana yaqra' li ashabi, dan dia ni bila jadi imam dia baca ketika solat apa? Dia imam, yaqra' li ashabi, dia imam fi salatihim, pada solat mereka, maknanya bersama dengan jemaah itu. Maka bila dia baca yakhtimu biqaulihi qul huwallahu ahad, dia duk baca qul huwallah aja. Rakaat kedua qul huwallah. Setiap rakaat kedua yakhtim. Boleh? Maksudnya apa? Dia baca orang panggil apa? Rakaat pertama baca ayat biasalah, wadduha apa semua. Tapi rakaat kedua mesti qul huwallah. Tu maksud dia mesti akhir dengan qul huwallah. Falamma raja'u, maka bila depa pulang, depa sebut demikian itu pada Rasulullah. Tu imam kami ni pelik sikitlah. Mesti rakaat kedua qul huwallah. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi, saluh, hampa bertanya dia, siapa dia buat gitu? Maka depa pun bertanya. Maka dia berkata, sesungguhnya qul huwallah tu sifatur rahman, sifat Allah, Allah yang maha pengasih. Fa ana uhibbu, dan aku suka baca dia. Saya sukalah baca qul huwallah tu. Sebab ingat, memang semata-mata ayat ingat Allah. Ingat Allah. Boleh? Qala Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah, tolong beritahu pada dia bahawa Allah Ta'ala cinta dia. Sebabkan dia cinta qul huwallah, Allah Ta'ala pun cinta dia. Tu dia. Ini dipanggil apa? Alamat lah. Kalau kita cinta benda yang dicintai oleh Allah Ta'ala, maka itu juga alamat Allah Ta'ala mencintai kita. Jadi kalau kita cinta orang soleh, itu alamat Allah Ta'ala sayang kita lah. Tapi kalau kita benci orang soleh, saya ni tak suka lah Ustaz Azhar terus tu, nak penyepak aja. Tu dia teruk. Masjid saya tak mau main, teruk masjid. Tak mau main, tak suka masjid. Tu sayang. Jaga-jaga tu lah. Itu dia panggil apa? Antara mungkin ketika tu Allah Ta'ala murka, maka kena banyak istighfar, kena koreksi balik, kena banyak berzikir balik. Lepas tu insya-Allah lah akan main rasa-rasa hak yang elok tu lah. Baik cinta kepada amal soleh, cinta kepada orang soleh, cinta kepada tempat-tempat yang baik. Boleh? Ni cinta pada surah daripada surah Al-Quran. Habislah. Okeylah, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada, tapi orang yang baca inna wa qina tu, mungkin itu. Sama mungkin dia kata saya suka. Boleh faham? Ataupun saya malas. Saya malas tu jam lah, tak kenalah. Babu tahziri min iza'is salihin wa dha'afati wal masakin. Bab pada menyatakan memberi amaran
daripada memberi ancaman daripada menyakiti orang soleh, orang yang lemah dan orang yang miskin. Wallahu taala alam. Ini insya-Allah kita baca pada minggu hadapan insya-Allah. Yang aku tadi Ibu Nuraini je dengan Ibu apa? Ibu Zaini je. Minggu depan Ustaz, kelas ke online? Minggu depan. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Satu ni. Cik. Plan tu nak. Tak tahu nanti kita beritahu. Bagi